Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Husna Syabani binti Helmi, nombor matrik 287240. Saya dari kumpulan 7 dan tajuk tegasan berkumpulan yang dipilih oleh kumpulan saya adalah bertemakan dengan warna-warni Malaysia, iaitu bertajuk Perayaan Masyarakat di Malaysia. Jadi hari ini tujuan saya dan rakan-rakan yang lain adalah untuk membentangkan tentang isi-isi penting dalam tajuk tegasan kami, iaitu berkaitan dengan jenis-jenis perayaan, kepentingan hari perayaan dan yang terakhir adalah sumbangan hari perayaan kepada paduan negara. Jadi secara umumnya, hari perayaan ini boleh didefinisikan sebagai sambutan hari-hari kebesaran yang perlu diingati oleh sesemua masyarakat. Dan selalunya hari perayaan ini disambut bagi meraihkan hari-hari peringatan mengikut agama dan kaum tertentu. Dan ianya boleh terbahagi kepada dua, iaitu berunsurkan keagamaan dan bukan berunsurkan keagamaan. Berunsurkan keagamaan ni kita dapat lihat macam Hari Raya Aidilfitri, Hari Christmas, Deepavali. Dan hari bukan berunsurkan keagamaan ni kita dapat lihat seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pekerja, Hari Malaysia dan yang lain-lain. Tetapi tajuk tugasan kami ni lebih memberatkan kepada hari perayaan berunsurkan keagamaan. Jadi saya akan memulakan pembentangan dengan menjelaskan tentang jenis-jenis perayaan. Jenis-jenis perayaan berunsurkan keagamaan yang pertama adalah Hari Raya Aidilfitri. Raya Aidilfitri ni disambut sebagai tanda kemenangan buat umat Islam yang dah berpenat lelah berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, dan selalunya bila malam raya, semua orang akan tunggu kat depan TV untuk lihat pengumuman hari raya. Dan selepas selesai Ramadan yang terakhir, kedengaranlah takbir raya di seluruh televisyen, di masjid ataupun radio-radio yang berdekatan dengan rumah. Pada masa ni juga, kaum-kaum ibu ataupun kaum-kaum wanita akan sibuk di dapur untuk menghidangkan makanan-makanan tradisional hari perayaan. Sebagai contoh macam ketupat, rendang, lemang dan yang lain-lain. Dan golongan kanak-kanak pula akan sibuk untuk bermain bunga api, main mercun dengan sepupu-sepupu yang lain ataupun jiran-jiran yang berdekatan. Dan pada pagi raya, semua umat Islam boleh ke masjid untuk melaksanakan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Dan pada masa ini juga, siapa yang belum bayar zakat fitrah akan berpusu-pusu beratur untuk bayar zakat fitrah dekat amil. Dan selepas selesai solat raya, selalunya orang akan ke kubur untuk menziarahi pusara ahli-ahli keluarga yang telah meninggal dunia sebagai tanda peringatan kepada mereka. Dan pada pendapat saya, hari raya ni special sebab time ni juga kita dapat berkumpul dengan saudara-saudara jauh, dapat pergi open house untuk makan-makan dengan family, tak kira kaum, bangsa ataupun agama. Hari perayaan berunsurkan keagamaan yang seterusnya adalah Hari Christmas. Hari Christmas ataupun dikenali sebagai Hari Natal pula merupakan hari perayaan yang terbesar buat penganut agama Kristian di seluruh dunia. So, setiap 25 Disember, Hari Christmas akan disambut secara besar-besaran bagi meraihkan kelahiran Yesus mengikut kepercayaan penganut Kristian. Dan mengikut kepercayaan penganut Kristian dari ajaran gereja Katolik Rom, hari ini juga Tuhan akan datang ke dunia untuk tebus segala dosa-dosa mereka. Dan time ni juga mereka akan sibuk menghias rumah dengan pokok-pokok Christmas seperti pokok mala hijau ataupun pokok cemara, menggunakan lampu-lampu manik-manik yang sangat cantik seperti warna merah, warna hijau ataupun putih. Dan pokok-pokok ni selalunya mereka akan tebang dekat hutan ataupun beli siap untuk memudahkan urusan mereka lah. Dan pada malam Christmas, selalunya ahli keluarga akan makan malam bersama. Dan sebagai contoh, makanan tradisional untuk penganut Kristian yang menyambut hari Christmas di Malaysia adalah ayam Belanda panggang. Dan pada malam tu, mereka akan makan ayam Belanda panggang tu bersama-sama dengan family. Seterusnya, tak lupa juga dengan tradisi pemberian hadiah. Saya rasa part ni kanak-kanak sangat suka sebab mengikut kepercayaan mereka, siapa yang baik akan dapat hadiah oleh Santa Claus yang datang dengan seekor rusa berpakaian uskup merah. Dan mereka juga akan menyambut hari Christmas ni dengan menonton televisyen bersama dan membuat aktiviti yang menarik pada malam Christmas itu. Tahun Baru Cina disambut secara besar-besaran oleh orang Cina di Malaysia. Tahun Baru Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. 12 haiwan yang menaungi kalender lunar semua membawa signifikasi yang tersendiri. Pada malam Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul beramai-ramai untuk jamuan makan besar bagi mengeratkan jalinan hubungan sesama keluarga.
Ahli-ahli keluarga yang telah berumah tangga akan memberi angpau kepada saudara mara dan sahabat masa muda. Tradisi ini bermaksud kebahagiaan yang berpanjangan. Sepanjang perayaan ini, tarian singa akan dimainkan dari rumah ke rumah untuk memberi berkat serta kesejahteraan kepada keluarga penganut. Hari Deepawali juga dikenali sebagai Diwali dan Diwali, merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan Deepawali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Perayaan Deepawali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November. Pada hari yang bermakna bagi penganut agama Hindu, Sikh dan Jain, kebanyakan daripada mereka akan menghias rumah dengan pelita dan mercun akan dibakar. Selain itu, mereka akan mengajarkan gula-gula dan hadiah kepada ahli keluarga, sanak saudara dan jiran-jiran terdekat. Seterusnya, mereka akan melakukan upacara sembahyang dan keagamaan. Selamat pagi doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Chen Yi dan nombor matrik saya ialah 286783. Hari ini, saya akan pembentangan tentang kepentingan menyambut Hari Perayaan Malaysia. Kepentingannya yang pertama ialah dapat menjalin interaksi dan hubungan yang erat antara kaum. Ini kerana Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum untuk mengambil bahagian dalam meraihkan berbagai perayaan setiap tahun dalam suasana yang mesra. Sekiranya semua perayaan ini diadakan bersama akan wujud interaksi yang erat antara rakyat Malaysia. Seterusnya, setiap perayaan di negara Malaysia berkonsepkan rumah terbuka dan tradisi hari terbuka telah menjadi ciri Malaysia. Ini mencerminkan semangat perpaduan yang berakar umbi dalam masyarakat kita. Tambahan pula, kepentingannya yang kedua ialah dapat mengharumkan imej negara pada mata masyarakat luar tentang keunikan negara. Ini kerana kejayaan dalam memupuk keamanan di Malaysia sebahagian besarnya disebabkan oleh keupayaan semua kumpulan etnik untuk menyambut hari perayaan. Oleh itu, perspektif masyarakat juga turut berubah, terutamanya warga asing, kerana negara itu akan dianggap mempunyai perayaan unik yang belum pernah dilihat di negara lain. Dengan keunikan masyarakat Masmur yang hidup bersama, pelancong akan dapat ditarik pengetahuan tentang budaya Malaysia. Kepentingan perayaan masyarakat Malaysia yang seterusnya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adat dan budaya kaum lain. Sambutan perayaan yang diraihkan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini berjaya membina pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Melalui sambutan perayaan, masyarakat boleh mengenali dan memahami budaya kaum lain secara langsung. Pemahaman suatu adat itu penting kerana ia membuka mata mereka yang tidak tahu dan akan merasa lebih rapat serta gembira untuk hidup dalam masyarakat yang aman majmuk. Dari sudut ekonomi, sambutan musim perayaan ini dapat merangsang kerancangan aktiviti ekonomi. Sambutan perayaan yang diraihkan tanpa mengira lapisan kaum mampu membentuk keharmonian. Dan keharmonian ini akan memberi kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi negara. Hal ini kerana sekiranya perpecahan atau masa dalaman berlaku, ini boleh menjejaskan situasi ekonomi negara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sumbangan hari perayaan kepada perpaduan di Malaysia. Yang pertama ialah dapat menanamkan pemahaman dan mewujudkan perasaan hormat dalam kalangan masyarakat. Apabila semua kaum menyambut semua perayaan yang ada di Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama, interaksi akan berlaku di antara kaum dan akan mengeratkan hubungan rakyat negara ini. Contohnya, konsep rumah terbuka di mana setiap rumah terbuka yang diadakan di Malaysia bebas dikunjungi oleh semua masyarakat di Malaysia tanpa mengira latar belakang kaum dan bangsa. Setiap bangsa dapat menerapkan pemahaman baru mereka tentang budaya lain melalui interaksi dan suasana perayaan pada hari sambutan. Pemahaman ini penting supaya masyarakat lebih memahami tingkah laku satu budaya perayaan daripada kaum lain.
Kesefahaman antara kaum sangatlah penting untuk mengekalkan keharmonian negara. Oleh itu, sambutan yang melibatkan semua kaum bebas menyambutnya ini memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan pemahaman tentang budaya dan agama pelbagai kaum di Malaysia. Yang kedua ialah dapat melahirkan generasi baru yang saling bertolak ansur. Walaupun negara ini mempunyai perbezaan dari segi agama dan kebudayaan, penduduk di negara ini tetap menunjukkan sikap bertolak ansur pada setiap perayaan yang disambut. Kita bebas untuk merayakan untuk mengamalkan ajaran masing-masing selagi ianya tidak mengancam individu ataupun mempermainkan agama lain. Misalnya dapat kita lihat bahawa orang Cina bebas untuk melontar limau mandarin ke sungai walaupun perbuatan tersebut dianggap pembaziran bagi orang Melayu Islam. Dan masyarakat Malaysia yang beragama Hindu dan Buddha juga tidak menghalang umat Islam untuk melaksanakan ibadah korban. Kesemua masyarakat juga dapat menerima kesakalan lintas yang berlaku apabila satu perayaan itu disambut dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Masyarakat Malaysia bukan saja dapat bertolak ansur dengan perbezaan yang kita miliki, malahan terdapat budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan pegangan agama satu bangsa setengahnya telah diserap masuk, menjadi sebahagian daripada budaya sebuah kaum. Perkara ini terbukti dengan adanya pemberian ampau pada Hari Raya Aidilfitri yang merupakan satu perkara yang sangat sinonim dengan masyarakat Melayu Islam. Daripada segi pemakanan, terdapat banyak makanan daripada berlainan kaum menjadi kegemaran masyarakat di Malaysia. Contohnya nasi lemak menjadi makanan kegemaran masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum yang asalnya merupakan makanan asli orang Melayu. Sebagai kesimpulan, kepelbagaian kaum menyebabkan wujudnya pelbagai perayaan. Pentingnya budaya saling hormat-menghormati dalam mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan kaum di Malaysia melalui hari perayaan. Berdasarkan ayat Al-Quran yang jelas menggesa supaya kita mengamalkan amalan hormat-menghormati ini, yaitu dalam surah Al-Isra ayat ke-70 yang bermaksud, sekiranya kita mahu dihormati, maka kita perlu menghormati orang lain. Sekian itu sahaja daripada saya.